Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, boleh tak saya mula sekarang atau awak nak saya tunggu kawan-kawan yang lain? Respon. Kalau tak ada respon, saya mula sekarang ya. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita tengok pada bahagian B dan juga bahagian C. Bagaimana untuk menjawab, teknik menjawab dan juga jawapan. Okey, sebelum tu saya nak tanya nampak ataupun tidak paparan yang saya share sekarang? Kalau nampak tolong jawab nampak. Nampak cikgu. Nampak ya. Okey, kita boleh saya mulakan? Boleh saya mulakan ke tidak? Okeylah saya mulakan. Okey, ini bahagian B. Kalau awak lihat di sini bahagian B. Okey, markah untuk bahagian B ialah 55 markah. Okey, bahagian B adalah markah yang paling banyak untuk kertas ASK PT3. Dan markah penuh seperti yang saya cakap minggu lepas ialah 100 markah. Okey, kita terus lihat kepada jawapan. Okey, sebagai contoh bahagian B. Kalau awak ada soalan, saya mohon untuk tanya saya. Okey, melalui voice. Okey, voice message. Jangan guna chat, takut saya tak perasan. Okey, kita tengok 50 markah ini bahagian B. Maklumat berikut adalah jenis struktur kawalan pilihan dan cirinya. Tanda. Okey, awak tengok di sini. Tanda. Okey, di sini. Bagi ciri yang betul dan salah. Bagi ciri yang salah pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, contoh soalan nombor 1. Okey, jika satu syarat yang diuji didapati benar, maka 2 set tindakan akan dilaksanakan. Okey, kalau awak lihat dekat sini, okey, pilihan tunggal, jawapan dia apa? Benar, jawapan dia benar atau salah? Betul atau salah? Respon? Untuk ini jawapan dia, kalau syarat diuji didapati benar, maka 2 set tindakan akan dilaksanakan. Struktur kawalan pilihan, betul ke salah? Assalamualaikum. Betul ke salah? Salah. Okey, salah sebab dia kata ini adalah 2 set tindakan. Okey, ini 2 set tindakan ni maksudnya itu adalah dari pilihan. Jadi, awak tengok kepada soalan ini, dia kata tandakan, okey, yang ini. Okey, katakan tandakan yang ini ataupun tandakan yang ini. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, yang perlu awak buat. Okey. Katakanlah, okey, awak lupa. Awak tak tulis betul atau salah ini, tetapi awak tulis sini jawapan dia salah kan? Okey, awak tulis dekat sini jawapan dia salah. So, awak tulis di sini salah. Agak-agak jawapan awak betul ke salah? Salah. Cikgu akan bagi betul atau cikgu akan bagi salah? Salah. Okey, cikgu akan bagi salah. Kenapa ya? Sebab bukan pangkah. Tak baca arahan. Ya, betul. Bagus. Okey. Jadi, untuk yang ini, awak kena baca betul-betul soalan. Okey, kalau dia minta awak tanda yang ini, okey, dia minta awak tanda yang ini, awak perlu tanda. Awak tak boleh salah. Kalau awak tulis salah macam ni, walaupun hakikatnya jawapan awak tu betul, okey, tapi kita akan anggap sebagai salah. Okey, itu yang pertama. So,
Yang di sini awak perlu tulis. Okey, awak perlu tulis pangkah salah. Okey, yang kedua Dewi pilihan. Jika syaratnya yang diuji adalah benar, maka set tindakan A akan dilaksanakan. Jika palsu, set tindakan B akan dilaksanakan. Jawapan dia apa? Betul. Okey, good. Betul. Jadi kita akan tanda betul. Okey, pelbagai pilihan set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Betul atau salah? Betul. Okey, betul Okey, good. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, awak confused ni. Awak lupa, awak tak study pun tunggal dari pilihan pelbagai pilihan. Awak tak study pun. So, awak andaikan. Okey, awak andaikan katakan di sini. Okey, awak andaikan semua ni betul. Mana pula saya tengok. Okey, awak andaikan semua betul. Okey, agak-agak berapa markah awak dapat? Awak andaikan semua betul, awak tanda semua betul. 2. Dapat 2 markah. Setuju yang lain? Dapat 2 markah? Ya, salah. 4. Dapat apa? Ha? 4. Dapat 4. Okey. Tak nampak ni lah. Okey, jawapan awak saya nak kena tebalkan sikit lah. Okey, jawapan awak ialah mana ni? Kosong. Bukan jawapan markah yang awak dapat ialah kosong markah. Kenapa agak-agak? Walaupun sepatutnya okey awak dapat saya boleh bagi markah dekat Dewi pilihan betul, pilihan pelbagai pilihan betul, tapi markah yang awak akan dapat ialah kosong. Kenapa? Sebab okey pemeriksa akan anggap semua jawapan awak itu sebagai meneka jawapan. Okey, jadi bila dia anggap awak sebagai meneka jawapan, jadi jawapan awak automatik dia akan bagi kosong walaupun 2 ini betul. Jadi awak kena pastikan dalam soalan bentuk sebegini, okey kalau dia ada kata tanda betul dan juga tanda salah, selalunya akan ada bahagian yang betul dan bahagian yang salah. Tak boleh semua betul atau tak boleh semua salah. Kalau awak tulis semua salah pun jawapan awak automatik akan kosong. Okey, itu yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Ingat tak agak-agak soalan yang kedua ni? Ingat tak jawapan dia? Okey, nyatakan jenis struktur maklumat pada pautan laman sesawang. Okey, awak lihat yang ini. Okey, bentuk dia yang ini. Ini adalah jenis struktur maklumat jenis struktur roda. Mungkin ada yang lupa. Okey, ini adalah struktur roda. Okey, kenapa kita kata struktur roda? Kalau awak lihat ini adalah roda kita. Okey. Dia macam ni kan? Okey, so sama juga yang ini. Okey, dia akan pergi patah balik. Dia seperti apa? Roda tu kita panggil apa? Sebiji Okey, satu roda. Sebab itu dia panggil sebagai struktur roda. Dan ini selalunya ialah kita kata halaman utama ataupun di sini adalah menu utama. Okey, jadi bila dia pergi ke bahagian yang lain, dia akan patah balik semula ke menu utama. Untuk awak pergi ke bahagian katakan ini adalah tab B, tab C, tab D, tab E. Okey, bila awak pergi kepada tab A, kalau awak nak pindah kepada tab B, dia akan patah balik pergi kepada menu utama. Awak tak boleh pergi kepada tab B ataupun tab C, okey, halaman B ataupun halaman C tanpa melalui menu utama. Itu yang kita panggil sebagai struktur maklumat roda. Okey, selain pada struktur maklumat roda, kita ada tiga jenis lagi struktur. Okey, yang ini iaitu linear. Kemudian hierarki. Dan lagi satu ialah cabang. Okey, kalau linear ni selalunya dia ada back. Okey, next. Back. Okey, home. Dan juga next. Okey, kalau awak buka laman web, okey, apa-apa laman web,
dia hanya ada jenis yang ini sahaja. Untuk pergi kepada page selain dia, awak kena tekan next. Okay, itu dua jenis linear. Okay, kalau hierarchy dia macam carta organisasi. Okay, daripada atas, okay, mula ini adalah halaman utama katakan. Okay, kemudian daripada sini dia pergi ke sini, daripada ni kemudian dia pergi bawa awak ke halaman A dan juga halaman B, kemudian dibawa awak lagi ke halaman C, halaman D, yang ini dia bawa awak ke halaman E, halaman F. Ini kita panggil sebagai hierarchy. Okey, manakala cabang, kalau cabang ni halaman A ke B. Okey, kalau cabang dia lebih kurang sama dengan hierarchy. Okey, tapi ada juga imbal balik, boleh pergi ke sini. Hierarchy dengan cabang dia lebih kurang sama sahaja bentuk dia. Okey. Cuma cabang, awak faham cabang dia akan bercabang daripada B, dia boleh pergi ke tempat yang lain. Okey, ini adalah laman sesawang. Awak belajar topik paling akhir tingkatan 1 4.2. Kod arahan, ini tajuk dia kod arahan HTML kalau lupa. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, P, Q dan R adalah tag bagi menu dalam atau cara HTML. Okey, ini pun sama. Okey, yang ini 4.2 juga kod arahan HTML. Ini adalah tag, kita panggil sebagai tag. Okey. Baca, maksudnya bila awak jawab soalan ASK, awak kena baca soalan. Okey, dia katakan di sini berdasarkan maklumat yang diberikan, padankan tag menulis P, Q atau R pada petak jawapan yang disediakan. So dekat sini awak perlu tulis simbol. Okey, awak tak boleh tulis macam awak tak boleh tulis LI macam ni, tak boleh. Kalau awak tulis yang ini katakan jawapan dia betul. Okey, tapi kita akan bagi salah sebab awak tak mengikut arahan menulis P, Q dan juga R. Okey, so kalau lupa, okey, nombor 3 mentakrif senarai tidak tetap. Okey, ini kita bagi Q. Okey, dan lepas tu mentakrif pautan pengemudi P. Okey, dan sini ialah R. Takrif senarai tidak tetap ni selalunya bila kita buat menu, okey, katakan menu menu apa? Menu utama. Okey, menu utama. Lepas tu kita nak pergi apa? Apa lagi ya? Selalu menu utama. Lepas tu hubungi kami sebagai contoh. Hubungi kami ataupun contact us. Lepas tu apa lagi ya? Contoh lagi pentadbiran sebagai contoh. Okey, selalunya bila kita kata mentakrif senarai tidak tertib, okey, dia tak akan ada simbol 1, 2, 3. Ya, ini selalu simbol, dia akan secara automatik dia akan bagi bulat. Simbol bulat yang ini. Itu mentakrif senarai tak tertib. Okey, mentakrif pautan pengemudi ni maksudnya dia bagi link pada kita. Bila kita tekan menu, bila kita buat menu utama ni, okey, dia akan ada automatik macam hyperlink. Okey, jadi bila kita tekan menu utama, adalah kod dia. Okey, dia akan bawa kita kepada menu utama. Bila kita tekan hubungi kami, akan bawa kita kepada link hubungi kami. Bila kita tekan pentadbiran, dia akan bawa kita link kepada pentadbiran. Pautan pengemudi ni, kalau pengemudi ni kita kata link lah, yang awak biasa tengok link lah. Yang faham ni dalam bahasa Inggeris link. Okey, mentakrif senarai item. Okey, kita isytiharkan menu utama, kita isytiharkan hubungi kami dan kita isytiharkan pentadbiran. Ini contoh. Okey. Okey, itu nombor 3. Okey. Nombor 4. Yang keempat. Okey, bagaimana untuk kita berkaitan nombor perduaan. Okey. Dah belajar kan apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Maka ialah 2. Okey, kalau 2 markah ni maksudnya dia minta awak
satu markah ialah jalan kira. Okey, satu lagi markah ialah jawapan. Okey, itu untuk dapat 2 markah. Kalau markahnya 1, dia hanya minta awak jawapan sahaja. Okey, so jawapannya apa? Okey, kita buat jalan kira. Okey, kalau awak ingat. Okey, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ini adalah nombor perduaan. Kita nak kira nombor per-16an. Ingat lagi jadual nombor. Okey, 8, 4, 2, 1. Ataupun kita kata 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey. Dan nombor per-16an ialah totalnya ialah 15 markah. Macam mana kita dapat 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ialah 15. Kan nilai dia ialah 15. Jadi untuk tukarkan nombor per-16an menggunakan kaedah pengiraan, okey kita pecahkan ni. Okey kita pecahkan kepada 4 bahagian. Kena mula daripada saya. Yang dekat kosong tu dia 3 bukan dia 3 bukan 4. Oh 3 yang bukan 4. Okey. Thank you. Ini 3. Okey, so yang ni saya potong. Okey. Okey, so kat sini 4 sini. Okey, 4 sini, 4 sini. Okey. Jadi dekat sini awak dah tahu ini mudah aja. Ini pun dianggap sebagai pengiraan. Jadi dekat sini kita letaklah dekat atas tu. Okey. Cantiknya 8, 4, 2, 1. Yang ni pun 8, 4, 2, 1. Yang ni pun 8, 4, 2, 1. So kat sini awak tengok ini on. Okey kita letak 8. Okey yang ni 4 dan juga 1. 4 tambah 1 ialah 5. Yang ini 8 tambah 4 dapat 12 tambah 1 13. Okey 13. Okey tapi jawapan awak ni masih belum lengkap. Okey untuk 13 ni kita kena tukar kepada A, B, C, D, E ya. Okey 13 berapa? 10, 11, 12, 13, A, okey D. So ini jawapan awak. Awak kena buat D, 5, 8. Okey 16. Kena ada simbol 16. Kalau tak ada simbol 16, okey awak akan ada 2 kemungkinan. Okey, sama ada pemeksa akan beri awak markah untuk jawapan ataupun dia akan bagi awak kosong. Ini bergantung kepada pemeksa. Sebab apa? Okey, sebab dalam kita kata penulisan asas nombor, okey sepatutnya kita kena tulis kod nombor di belakang sebab kita takut ada confusion, okey kekeliruan. Jadi seeloknya kita letak. Jadi bila awak jawab soalan macam ni, awak kena biasakan letak di belakang walaupun dia ada tulis nombor per-16an. Okey, sebab kita tak tahu pemeksa awak ialah kita kata pemeksa awak ialah manusia. Okey. Orang juga kalau mood dia tak baik, okey, masa tu dia tengok ni pun dia terus bagi pangkah. Dan juga kita kadang-kadang kena tengok juga kepada rubrik pensekolah ataupun skema. Kalau skema kata yang ini kalau dia tulis macam ni bagi salah, terpaksa bagi salah. Jadi biasakan 16, kalau tak awak akan hilang 1 markah. Okey, yang B. Okey, nyatakan satu lagi kaedah yang boleh digunakan untuk penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an. Okey, kaedah apa lagi? Selain daripada ini ada lagi tak kaedah lain? Awak belajar tingkatan 2. Ada tak? Kaedah pengumpulan 4 digit nombor perduaan tukarkan kepada nilai per-16an. Ini pengumpulan kan? 1, 2, 3, 4, 4 digit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul tak? Darab. Apa dia? Ini apa? Ini darab? Oh, awak kata, oh darab.
Okey, faham. Okey, awak buat 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6 sampai habis yang ini. Okey. Itu kita boleh kita kata operasi darab boleh? Okey, darab dengan 2. Okey, ataupun okeylah darab dengan asas 2. Okey, ini betul. Ini ataupun lagi satu. Okey, kod menggunakan kod ASCII. Okey. Yang ini sama. Kalau yang tadi yang first tadi jawapan first, yang ini kaedah dia, pengumpulan digit. Okey. Kalau yang ini darab 2, ini adalah kaedah satu lagi, kaedah yang boleh kita lakukan. Okey, next. Okey, A, B dan C adalah pemesan data dalam segmen kod. Okey, lengkapkan peta buih rekod. Okey, string. Yang ini apa jawapan dia? String daripada satu tak salah. Nombor 5. Nombor 5 jawapannya apa? A. Okey, A ya. Tulis A, bukan tulis teks. Tulis teks salah, tulis A baru kita bagi betul. Okey, benar dan palsu digunakan sebagai pernyataan bersyarat. Boolean. Okey, boolean. Okey, B. Okey, next. Sinteks umum digunakan semasa pengisytihan sesuatu pun boleh ubah. Apa dia? Mana jawapan cikgu tak nampak? Tak dapat. A. Kod. Okey, jawapan dia A, betul. Okey, ini adalah A. Cuma dalam Python kita, Python dia tak kenal char Python dia hanya kenal string sahaja. Okey, integer. Ini jawapannya apa? C. Integer. Jawapan dia ialah okey, C. Iaitu nombor. Okey, betul semua, dapat 4 markah. 9.5. Okey, next. Okey, A, B, C, D, E dan F adalah langkah untuk membina laman sesuai interaktif yang tidak mengikut urutan. Okey, jadi kita perlu buat di sini. Okey, so B dah habis. Okey, C dah habis. So A, D, E dan juga F. Okey. Saya kena cepat untuk bahagian ni. Okey, so yang nombor 6 ialah D, A, E, F. Okey, nanti awak tengoklah D, A, E, F. Okay, next. Okay, ini pun sama juga. Okay, namakan pun boleh ubah. Awak kena okay, awak kena letak sama ada betul ataupun salah. Lagi satu soalan, kalau dia minta awak tulis benar ataupun palsu. Okey, awak kena tulis ni. Ayat dia palsu. Kalau dia minta awak benar atau salah, awak kena guna perkataan salah. Kalau benar atau palsu, awak kena guna perkataan palsu. Kalau betul atau palsu, awak kena guna perkataan betul. Walaupun maksudnya sama, tetapi perlu kita ikut pada kehendak soalan. So, yang ini saya laju ya. Saya terus bagi jawapan. Okey, ini betul, betul. Okey, betul. Ini salah. Okey, mana yang saya rasa perlu ulang kaji, saya akan ni. Yang ni awak boleh tengok balik buku form tu. Okey. Untuk soalan 8, dia 2 markah. Okey, dia kata maklumat berikut adalah tentang kereta buatan Malaysia. Okey, image warna merah, biru, kotak saga dan juga MyV. Berdasarkan maklumat tersebut, nyatakan 2 ciri kesamaan kereta itu. Agak-agak apa? Jawapan dia. Kereta buatan Malaysia. Kereta buatan Malaysia lagi. Okey, ini soalan nombor 8 ni dia kita kata boleh juga soalan kebat. Boleh juga soalan kebat, boleh juga soalan perangkap untuk awak. Okey, dia kata berdasarkan maklumat berikut adalah tentang kereta buatan Malaysia. Dia dah bagi tahu awak tentang kereta buatan Malaysia dan dia kata berdasarkan maklumat tersebut. Maklumatnya hanyalah di sini sahaja. Maklumat dia bukan dekat sini. Kalau awak tulis kereta buatan Malaysia, salah.
Okey, maklumannya adalah di sini. Jadi, kesamaan kita tahu Potong Saga, IV. Okey, semua kereta apa? Mempunyai contoh 4 tayar. Okey, semua kereta mempunyai 4 pintu. Lepas tu ada apa? Ada bonet kereta, kita panggil bonet dia. Okey, kemudian ada katakan satu bonet ataupun kita kata ada berapa cermin sisi. Itu ialah persamaan. Awak perlu beri informasi berdasarkan kepada maklumat yang ini. Bukan berdasarkan kepada pernyataan yang sini. Kalau awak bagi yang ini confirm, awak akan salah. Okey? Itu untuk soalan nombor 8. Okey, nombor 9. Okey, jenis dua sidukut yang berlainan struktur. Nyatakan untuk satu, tengok satu, ini satu. Okey, jenisnya apa? Yang ini keyword dia ialah ulang. Ini keyword dia ialah selagi. So apa dia punya ni? Apa dia punya struktur kawalan ni? Kalau tingkatan 1 ada belajar. Ini adalah struktur kawalan ulangan. Okey, ini awak tengok ni ulang. Okey. Ni kan? Okey, ni ada ulang. Ini ada selagi. Okey, so kalau ulang dia akan, dan ini ada sehingga. So ini ulang sehingga. Ini ialah selagi. Tamat selagi. So ini adalah selagi. Okey, ini jenis struktur kawalan untuk nombor 9. Okey, 2 markah. Okey, yang ini okey, fungsi pengekudan mengenai 2 soalan yang harus dijawab. Okey, awak boleh tengok. Okey. When click set betul to Sabah, height variable, ask negeri di bawah Bayu and weight. If answer equal to betul, then say yeah for. Okey, then say yeah. Kita ingat kan, kalau awak ingat say yeah ni, okey, say ni tujuan dia untuk menunjukkan, okey, menunjukkan message kepada macam contoh pop-up message lah kepada pengguna. Tapi kalau dia kata for 0 second, so pengguna takkan nampak pun dia punya perkataan ye ni. Jadi at least dekat sini kita kena tulis satu, kita kena letak 1 atau 1 second or 2 second. So bolehlah pengguna nampak okey perkataan dia C. Kalau tak, yang ni awak tulis 0 second, ini akan jadi ralat logik. Kita buat tapi kita tak nampak. Itu yang pertama. Okey, ralat yang pertama. Okey. Ataupun awak kata ralat kedua pun boleh, tapi sebab ini dalam satu kod segmen. Okey, ini kita kata ralat yang pertama. Kemudian kita pergi broadcast ni, maksudnya kita pergi kepada next question. Okey, pergi kepada next question, lepas tu dia tulis stop all. Bila stop all ni maksudnya dia akan lepas broadcast ni dia pergi pada soalan 2, lepas tu dia akan stop, dia akan berhenti semua. So ini ialah ralat kita kata ni syntax ni. Okey, dia akan pergi ni ralat yang kedua. Kemudian when I receive, okey kita dah pergi kepada soalan kedua. When I receive soalan 2, set betul to police height variable. Okey, ask Indra Kayangan, if answer okey broadcast tamat. Jadi ini dia akan pergi kepada tamat. Okey. Tamat, kita tengok pula yang tamat yang mana. Okey, ini tamat. When I receive soalan 2, say terima kasih. Okey, kerana menjawab for 3 second. Stop this script. Sepatutnya bukan stop this script. Yang ini sepatutnya dia tulis stop this script. Yang ini stop this script ni maksudnya yang ni stop this script ni maksudnya okey, stop this script ni maksudnya skrip yang ini je. Sekarang ni kita ada 3 skrip. Ini skrip 1. Okey, ini skrip 1, yang ini skrip 2, yang ini skrip 3. Jadi sepatutnya dekat sini stop this script ni kita kena stop all. Yang ini kita kena stop this script. Okey, so kita ada tiga jenis ralat. Okey, satu yang ini, satu error sebelah ni 1, sini 2 dan sini ialah 3. Okey, nyatakan jenis ralat dan wujud
yang wujud. Okey, ini semua adalah kita kata salah satunya. Okey. Okey, awak boleh tulis soalan logik. Apa ni? Oh, adakah mata saya hang? Okey, ini ialah alat logik. Awak tulis dekat sini logik. Okey, kenapa alat logik? Okey, pengguna tidak dapat melihat melihat paparan yang ingin ditunjukkan. Okey, awak bagilah contoh alat logik ni ialah tadi kita kata Y for berapa second? 0 second. Itu sebagai contoh. Okey. Kalau awak nak bagi alasan untuk stop the script pun awak boleh bagi stop the script. Okey. Dia kena bagi tiga-tiga jenis ralat je ke satu je? Satu je. Sebab dia kata nyatakan jenis ralat yang wujud. Okey, awak bagi satu ralat ni. Okey, kalau awak bagi satu ni. Okey. Awak bagi yang ini satu markah. Lepas tu huraian awak ni dapat satu markah. So, totalnya 2 markah. Tak perlu bagi banyak. Bagi mana yang awak dapat jumpa sahaja. Dan awak yakin itu jawapan dia. Okey? Sebab takut nanti awak bagi jawapan sama. Jawapan awak betul. Contoh alat logik. Tapi explanation awak tu tidak tepat. Jadi kalau sebolehnya kalau kita ada 3 jenis ralat. Okey, awak bagi jawapan yang paling awak yakin itu adalah jawapan yang betul. Okey? Okey, ini kod ASCII. Okey. Untuk kod ASCII, ingat kalau kod ASCII, okey, kita tak kacau bahagian sini. Okey, bahagian yang sini kita takkan kacau. Yang ini kita tak kacau. Kita hanya kacau bahagian 2 yang ini saja kita kacau. Maksud kita kacau, bila awak buat pengiraan, dia dah bagi awak hint yang ini. Okey, bila awak buat pengiraan, awak hanya sentuh yang belakang sahaja. Macam ni kan, ni sebenarnya 8, 4, 2, 1. Okey, jadi 4, 2, 1 sama dengan 7. So kita nak 9. So kita tahu 8, 4, 2, 1. Berapa? 1, 0, 0, 1. Okey. Ini, lepas tu kita buatlah. Okey, nombor 9 aksara 9. Okey, sama dengan 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini jawapan awak. Satu, yang macam ni pun kalau awak buat, dia tahu ini adalah jalan kira. Okey, sebab itu kalau awak buat jalan kira, lagi satu, kalau awak buat jalan kira kan, awak jangan tulis dekat kertas yang lain. Awak contoh soalan kat sini. Ni soalan ni kan. Okey, banyak kita kata banyak ruang kosong kat sini. Okey, awak tulislah mana-mana bahagian dekat sini. So nanti pemeriksa dia akan cari mana-mana, kalau kata jalan kira awak bersepah, dia akan cari mana-mana bahagian jalan kira dekat sini. Selagi dia nampak itu adalah jalan kira yang betul, jadi pemeriksa akan bagi 1 markah. Jangan nanti kalau macam jawapan 9 ni awak buat dekat page belakang, okey, nanti pemeriksa tak nampak, tak dapat markah. Awak buat je kat mana bahagian selagi ada bahagian 1 markah. Saya terlupa lagi satu. Alamak. Pukul berapa dah? 9.49. Katakan, saya ada lagi tak soalan yang ini kan. Okey, yang ini kan. Contoh yang ini. Okey, katakan jawapan yang ni semua betul. Katakanlah awak rasa jawapan salah. Awak nak betulkan jawapan ni. So, awak padam. Lepas tu, awak tulis jawapan dekat sini. Awak buat jawapan kat sini kan. Jawapan awak akan salah. Okey, kenapa jawapan awak salah? Sebab awak tak tulis jawapan dekat ruang jawapan. So, kalau kata yang ni awak tak yakin awak nak betulkan jawapan, awak kena buat dekat sini. Mesti cari dekat, mesti tulis dekat ruang jawapan yang ada dekat sini.
Sebab itu sebelum bagi jawapan awak kena yakin betul. Okey, jangan tulis ruang jawapan dekat tempat sini. Contoh lagi. Okey, yang ini kan. Katakanlah yang ini space dia, maksudnya kat sini katakan ada yang tak betul. Selagi awak nampak ada ruang kosong dekat sini, katakan awak nak betulkan jawapan. Selagi awak nampak ada ruang kosong kat sini, okey, awak kena isi kan. Kalau kata jawapan ni salah, P ni salah, okey, yang P ni salah, awak nak betul, awak kena buat dekat sebelah sini. Kecuali kalau dah tak ada space, baru awak boleh buat, awak kena buat satu lagi, petak, okey, tulis jawapan dekat sini. Correction je lah. Correction tape. Tak boleh pakai bang. Exam kita tak boleh, exam kita tak boleh pakai correction tape sebab dia risiko, sebab correction tape awak lama-lama dia akan timbul. Tulisan tu dia akan timbul. Jadi bila kita kata soalan awak tu, skrip jawapan awak tu letak dekat tempat panas ke apa, lagi cepat dia timbul. Jadi akan, maksudnya jawapan yang lama tu, okey, dia akan mengganggu untuk jawapan yang terkini. Sebab itu kita tak bagi pakai correction tape. Sama juga dengan pen yang kita boleh ink yang kita boleh padam. Tahu kan pen tu? Ada satu pen tu kita boleh padam ink dia pakai pemadam biasa. Itu pun tak boleh. Itu kalau faktor aircon, faktor panas, lagi ink dia akan cepat hilang. Okey? Itu sebagai contohlah untuk awak beringat. Kami argue juga tentang ni, tapi mungkinlah sebab awak ASK, sains komputer ni dia perlu kepada penelitian. Awak kena tengok betul-betul semua, sebab itulah mungkin salah satu faktor format pemeriksaan dia agak menyulitkan. Okey, ataupun kita kata zalim lah untuk pelajar. Okey, so tapi kita tak tahulah tahun depan macam mana teknik penandaan, tapi setakat ini okey, tahun lepas bermula PT3 itulah teknik penandaan yang diberitahu. Okey, so nombor 12. Alamak, saya kena stop. Saya stop pukul apa? 10.10 ke 10.20? Kelas kita habis 10.20. 10.20 Okey, so ini adalah format image digital. Okey, apa format image digital yang ini? Ni apa format dia agak-agak? Baca adalah property bagi image logo. Awak tengok yang ini. Okey, nak tahu format ni jenis item. Okey, ni item type. Yang ni PNG. So format dia ialah PNG. Awak tulis macam ni je. Tak perlu buat ayat bahasa Melayu. Okey, kedalaman bit warna. Berapa agak-agak kedalaman bit warna? 32. 32 tu kedalaman bit. Okey, 32 bit. Tengok dekat sini. Ataupun awak kata 2 kuasa 5 kan. Okey, kedalaman bit warna 32 dapat 1 markah, 1 markah. Atau awak buat sini ni 32 bit, ataupun dekat sini awak buat 5 bit. Itu antara dia. Okay, next is size file image. Berapa size file image? Okay, awak tengok size file image ada kat sini. 500. Okay, 533 kilobyte. Tapi dia nak dalam unit megabyte. So, kalau kita nak buat dalam megabyte, kita kena bahagi atau kita kena dalam? Okey, megabyte dia lebih besar daripada kilobyte. Semuanya dalam kiraan 1000, jadi kita kena bahagi. Bahagi 1000 sama dengan 0.533 MB. Okey, ini adalah jalan kerja dapat 1 markah. Ini adalah jawapan dapat 1 markah. Okey. Okey, next. Okey, maklumat berikut adalah mengenai beberapa data. Okey, yang ini jelaskan mengikut jadual yang betul. Okey, integer 78. Okey, double ialah negatif 5.8.
Okey. Katakan awak confused kan, awak tak tahu apa jawapan awak. Awak buat macam 78 dan negatif 5.8 contoh. Okey, awak buat dan Awak buat dan. Okey, so jawapan akan salah. Sebab bila dan ni dia bersama. Jadi kalau apa-apa soalan macam ni, okey, awak buat atau. Atau jadi mungkin pemirsa boleh ambil nombor 78 atau negatif 5.8. Mana-mana yang betul. Tapi kalau dan ni automatik salah. Tapi seeloknya janganlah buat dua pilihan jawapan. Buat satu sahaja. Kalau semua awak buat atau dan kadang-kadang pemirsa akan fikir awak adalah sejenis yang tidak mahu berfikir, dia akan bagi salah. Okay. So ini jawapan dia ialah 78. Okay, dan juga negatif 5.8 untuk double. Okay, dua jenis pengecam. Nombor 14. Apa jawapan dia? Pengecam? Ataupun kita, dua jenis pengecam apa? Dua jenis pengecam kita dah belajar. Satu ialah pemboleh ubah. Okey, yang kedua ialah pemalab. Okey, nyatakan satu contoh pengecam yang dinyatakan di 13A. Okey, mana satu awak nak? Fai ataupun jari. Okey, satu contoh awak buat ialah contoh jari. Okey, ini ialah kita kata contoh pengecam. Ya Allah, terkejut saya. Ya. Ada soalan? Cikgu, Ya. kenapa dia kata 13A? Oh ni. Ini 13A. Oh, okey. Nasib baik awak tengok betul. Okey, 13A. Tengok ada ke 13A? Sama ada soalan dia salah. Okey. 13A ada ke? Oh, yang ini. 13A integer. So awak kena tengok kat sini. Kalau dia kata 13A, okey, integer. So, nyatakan satu contoh pengecam yang dinyatakan di 13A. Mana satu contoh pengecam? Ya ke? Saya rasa tak. Yang ni dia salah soalan ni. Bukan 13A. 14A. Ni 14A. Yang ini. Contoh daripada pengecam yang ini. Okey, satu contoh pengecam. Okey, jari sebagai contoh. Okey, jari awak boleh pilih jari ke luas ataupun fai. Ni salah soalan ni. 14A. Okey. Soalan ke-15. Okey, sekiranya kod segmen yang sama digunakan untuk mengukur lilit bulatan, nyatakan baris yang perlu diubah. Okey, yang ini dia kata, okey, sekiranya kod segmen yang sama digunakan untuk mengira ukur lilitan bulatan. Okey, baris mana yang perlu diubah? Fai ke baris ini sepatutnya dia kena buat line 1, line 2. Okey, line 1, line 2, line 3. Agak-agak baris mana yang kita perlu ubah? Ialah di sini. Okey, ataupun sebab sini dia tak buat line 1, line 2, line 3. Jadi awak perlu buat luas. Okey, luas equal fai jari kali jari. Ini yang perlu diubah. So awak perlu tulis kod segmen yang baru. Ukur lilit diameter ya. Okey, diameter equal fai J. Kuasa 2 kan? Fai kali jari. Okey, kuasa 2. Okey, ini adalah simbol dia. Okey, fai jari kuasa 2 ataupun power fai jari 2. Power of 2. Power buat dalam kurungan power jari 2. Ini adalah formula untuk kod segmen yang baru. Atau kalau awak salah, tak ada siapa betulkan saya. Ini salah. Diameter ialah 2 pi J. Betul tak? 2 kali pi kali J kan? Ini formula diameter. Diameter equal to 2 kali jari kali phi. Ini baru
betul. Okey. Dapat 2 markah. Formula kena betul. Itu untuk sebab itu kalau belajar ASK ni formula matematik awak perlu tahu Okey, itu nombor 15. Okey, kita tengok nombor 16. Okey, berdasarkan raja tersebut nyatakan jumlah output yang akan terhasil. Okey, apa jawapan dia nombor 16? Saya nak ajar ke awak ni sempat tak? Sempat ke saya perlu ajar? Okey, yang ini kita perlu trace output. Okey, X, I, okey, kemudian X kan, X equal to 2. For I in which 0, I ni kita I in which 0, so X plus equal to 1. Okey, I sama dengan kosong. Bila I sama dengan kosong, okey, X plus equal to 1. Sama juga X, maksudnya X plus ni maksudnya X tambah 1. Okey, X plus sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey, bila I sama dengan 1, sama dengan 1, so 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi kita tengok dekat sini pin X sama dengan, kemudian pin X. Jadi kita tengok I in which kosong. Okey, I ialah 0, 1 dan juga 2 kan. Okey, so kita tengok dekat sini X sama dengan 2. So jawapan dia ialah 3. 4 je. Pin X. Pin X for I 0, 1. Okey, 0, 1 dan 2. Okey, so kita ambil 0, 1, kita ambil sehingga 1 sahaja. Sebab bila kita print dia akan 0, 1 kan. So jawapan dia ialah 4. Ini ada cara untuk trace output. Saya rasa awak tak mahir lagi kot untuk trace output ni. Okey. Tak apa. Next year kita jumpa lagi. Okey, nombor 17. Okey, maklumat berikut adalah ukuran bagi image A, resolusi. Yang ini ialah DPI, ini ialah dots per inch. Okey, DPI ialah dots per inch. Okey, berdasarkan maklumat tersebut hitung bilangan piksel bagi 2 inch. Okey, yang ni 1 inch. Kalau 2 maksudnya 1, 2, 4 awak kena bahagi dengan 2. So, sama dengan berapa? Okey, sama dengan kalau dia 2 inch sama dengan 62. Okey, piksel. Saya tengok masa. Okey, nyatakan tag HTML yang digunakan untuk memasukkan pull down. Okey, ini adalah option. Option. Ayat ni dia punya kita kata dia punya syntax dia. Lepas tu tutup dengan option. Okey, next. Saya laju berdasarkan maklumat tersebut, hitungkan jumlah piksel. Yang ini awak kena. Okey, resolusi sama dengan 72 dpi. Okey, so untuk jumlah piksel awak kena kalikan. Okey, 17 kali 72 tambah 13 kali 72. Sama juga berapa jawapan dia? Saya tak kira total dia. Okey, awak akan dapat total dia. Okey, 2 markah. Yang ini dapat 1 markah. Jawapan dapat 1 markah. Okey. Next, saya laju tahu. Berdasarkan penyataan tersebut, lengkapkan carta alih dengan memilih kod arahan yang diberikan dalam petak yang disediakan. Mana okey yang ini. Okey, petak, setkan jawapan dan sebagainya. Okey, ini masukkan ID. Masukkan ID, kemudian jawapan. Jawapan sama dengan jawapan I ya. Jawapan, okey, jawapan not equal to ID. Kemudian di sini J less than 2. Kemudian papal anda berjaya log masuk. Okey. Itu untuk seterusnya. Okey.
kita tengok kepada bahagian C. Ini tingkatan 1 punya subjek. Okey, tulis atau cara HTML yang menghasilkan paparan pelayar web tersebut. Awak tengok Okey, maka selalunya dia akan ada untuk bahagian bahagian C ni, dia akan ada markah maksimum. Okey, untuk satu soalan antara 6 atau 7 markah. Kemudian yang balance markah tu 4 atau 3 tu dia hanyalah kita kata sebagai soalan pelengkap sahaja. Kalau awak tengok contoh ni, okey, 2 markah ini adalah kita kata sebagai soalan pelengkap. Maka paling banyak ialah pada soalan nombor 1. Okey, so yang ini selamat datang. Okey, selamat datang. So yang pertama bila tulis atau cara mesti ada HTML. Buka HTML dan juga tutup HTML. Okey, itu yang pertama. Ini satu markah. Kemudian kita ada kita kata mesti ada head. Okey, buka dan juga tutup. Ini kepala dia. Lepas kepala dia mesti ada body. Okey, body sini /body. Okey, dekat body ni tak muat baru kita akan tulis selamat datang yang ini. Yang ini kita panggil sebagai, kalau awak tengok tulisan dia ni, ini adalah kita panggil sebagai heading. Okey, dan awak tengok dekat sini. Okey, ini adalah title. Okey, so dekat head dekat sini, okey saya tulis dekat sini title. Okey, so heading. Okey, kemudian kita /title. Okey, sebab itu dekat atas ni tajuk dia ada heading title. Okey. Kemudian dekat body ni, okey, body ni baru kita akan tulis okey #1. #1 selamat datang. Ini selamat datang /#1. Ini #1, tulisan paling besar. Paling kecil ialah #6. Okey, so kita buat sini #2. Okey, selamat datang. Okey. Dan awak perlu tutup #2. Okey, kita tengok markah. Okey, di sini. Okey, 1 markah. Okey, ada buka, tutup ni 1 markah. Kemudian ada head 2 markah. Body 3 markah. Title 4 markah. Ini 5 markah. Mungkin pada keseluruhan dapat 1 markah ataupun heading yang ini dapat 1 markah. So total ialah 6 markah. Mudah sahaja untuk awak dapat markah. Tetapi kalau kata awak tulis HTML ni je, okey, awak tertinggal yang ini, okey, tertinggal yang bawah ni, so tak dapat markah penuh, 1 markah untuk HTML. Sebab ingat, kod HTML mesti ditulis secara berpasangan. Awak tak boleh tulis satu sahaja. Okey, mesti tulis secara berpasangan, buka dan juga tutup. Kalau awak perasan untuk tutup ni dia ada yang ini. Dia ada slash. Slash ni maksudnya tutup. Okey. So, kalau HTML yang ini HTML, baru kita dapat 1 markah. Okey. Kemudian nombor B ialah huraikan justifikasi DA bagi 2 jenis tag HTML yang digunakan. Okey, dalam sains komputer jangan terkejut dengan perkataan justifikasi. Justifikasi itu adalah kita kata sebagai sebab ataupun sebab kenapa awak gunakan tag tersebut. Jadi awak tengok dekat sini, ini 2 markah. So contoh, okey, HTML. Awak ambil HTML. Okey, apa fungsi HTML? So mungkin awak boleh kata untuk ini fungsi dia ialah untuk kita kata mengisytiharkan okey kod HTML. Itu yang pertama. Kemudian awak nak tulis body. Awak pilih body pula. Okey, body tujuan dia untuk apa? Tujuan dia sebagai untuk menulis kita kata pengisytiharan. Okey, pengisytiharan
Intihalan isi kandungan dalam laman sesawang. Okey, sebagai contoh. Okey, kepentingan penggunaan paragraph headings. Okey, ni satu markah, ni satu markah. Okey, kepentingan penggunaan paragraph. Okey, untuk menunjukkan jenis struktur sesuatu, jenis struktur sesuatu laman sesawang dengan teratur. Ini maksudnya macam dalam laman sesawang kita macam awak tulis. Macam awak tulis ni lah, awak tulis esei kan, ada perenggan, ada paragraf, ada tajuk, tajuk besar, tajuk kecil dan sebagainya. Itu yang kita gunakan penggunaan heading paragraph heading. Okay, next kita ada 9 minit lagi. Okay, anda ditugaskan untuk membina satu arti cara yang memaparkan faktor bagi nombor oleh guru matematik. Kemudian macam ikut yang ini. Okey, kemudian tuliskan sidukut. Okey, berapa markah awak lihat sidukut? Ini ialah 7 markah. Jadi untuk sidukut ini, okey, ingat balik, sidukut dengan cetak alih dia sama sahaja. Okey, ada mula, ada tamat. Jadi untuk mula dan juga tamat awak akan dapat 1 markah. Mesti ada mula, mesti ada tamat. 1 markah. Lepas tu masukkan 1 nombor input. Okey, input 1 nombor. Ataupun awak buat masukkan 1 nombor pun tak ada masalah. Okey, kemudian setkan nombor. Okey, set nombor. Okey, set nombor sama dengan nombor dimasukkan. Okey. Kemudian apa lagi? Set F. Okey, set F sama dengan 1. Kemudian yang ini adalah jika bahagian sini. Jadi sini awak perlu buat dia. Okey, jika. Jika F less or equal to norm. Okey. Ini 1. Kemudian awak cek pula yang ini. Ini adalah struktur kawalan bersarang. Okey, kemudian jika norm. Okey, jika norm sama dengan apa? F equal to 0, kita papan. Okey, papan F ialah papan F ni ialah faktor bagi norm. Okey, jika tidak, okey, jika tidak, okey, kalau jika tidak awak kira. Okey, F equal to F plus 1. Okey, kemudian pergi kepada atas mulalah yang ini. Okey, ulang. Ni ulang jika. Okey, maksudnya ni awak tengok sini, ini dia akan ulang jika. So, ulang jika. Kemudian ini dah habis yang ini. Jika F yang ini tadi, okey, tamat jika. Okey. Yang ini, untuk markah yang ini, saya nak guna pen lah. Kalau senang. Okey. Mula ada, tamat ada. Okey, untuk sidukut, mula, tamat, dapat 1 markah. Okey, ada input. Okey, input 1 markah. Okey, kemudian ada apa lagi? Proses, ini adalah proses. Proses ialah 1 markah. Kemudian flow, yang ini. Yang ini dia akan tengok, yang ni pun dapat 1. Ni yang kita kata pilihan. Okey. Dapat 1, maka 1, 2, 3.
4. Kemudian ada lagi pilihan kat sini. Okey. Dia akan tambah lagi 1 markah. Lagi apa lagi? Output. Mana pula ni? Okey. Output. Dia tengok betul tak output awak dekat sini. Okey, dapat 1 markah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Semua sekali ada 7 ke 6? Kita tengok markahnya ialah 7 markah. Okey, lagi 1 markah. Okey, sama ada dekat pilihan ni. Okey, dekat mana? Okey, dekat pilihan di sini. Okey, pilihan di sini dia akan pecahkan lagi. Okey, dia akan pecahkan lagi untuk tengok setiap satu ni. Ataupun keseluruhan. Okey, 1 markah. Okey, so awak boleh dapat, kalau awak lihat di sini. Okey, pelajar selalu akan bermasalah pada bahagian. Okey, pelajar selalu akan bermasalah pada bahagian ni. Ramai yang akan buang markah pada bahagian ni. So awak cubalah dapatkan markah untuk mula tamat input dan juga output. Pilihan dan juga proses ni selalunya pelajar gagal. Ramai yang gagal kalau dia tak faham konsep. Tapi cuba dapatkan mula tamat input dan juga output. Okey? Okey, itu untuk soalan yang kedua. Okey, kita tengok. Ada 4 minit lagi. Sempat tak sempat? Okey, yang kedua ialah okey, sekiranya nilai norm adalah 24 dan F adalah 4, tunjukkan langkah pengiraan untuk menentukan sama ada F adalah faktor bagi 24. Ini awak buat formula lah, formula matematik. Okey kan, ingatkan faktor asas, faktor 2, 4, apa lagi? 4, 8, 16, 24. Jadi nilai bagi nombor adalah 24, adalah 4, so 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi macam mana kita nak buktikan faktor yang ini matematik. So awak kena masukkan 1 markah, awak kena masukkan ni. Markah yang kedua. Kemudian nyatakan output bagi situasi B. Okey, tunjukkanlah. Maksudnya awak kena tunjukkan langkah pengiraan. Okey. Ni matematik soalan maths. Dan akhir sekali, okey, nyatakan jenis struktur kawalan yang terlibat dan berikan definisinya. Puan Azizah ialah soalan pengasas butik tudung bawah dipahang. Beliau ingin menyenaraikan pendek senarai pemohon. Okey, beliau memerlukan pembantu perempuan. Okey, dia nak satu ialah pembantu perempuan. Okey. Kemudian mesti ada pengalaman kerja lebih daripada 3 tahun dan mesti ada lesen memandu. Okey, semuanya haruslah dipenuhi untuk disenarai pendek sebagai calon temu duga. Jadi untuk yang ini dia cek. Okey, mula dia cek perempuan. Okey, betul perempuan. Okey, dia pasti pula kepada pengalaman bekerja. Okey, cukup 3 tahun. Okey, dah cukup 3 tahun, dia tengok pula lesen memandu. Okey, cukup. Jadi bila syarat semua cukup, maka dia layak untuk ditemu duga. Jadi nyatakan jenis struktur kawalan yang terlibat dan berikan definisinya. Ini awak belajar tingkatan 2. Ini awak belajar tingkatan 2. Ini ialah struktur kawalan bersarang. Okey, kenapa? Sebab mempunyai pilihan ataupun set tindakan. Ini set tindakan dalam set tindakan yang lain. Okey, itu yang kita panggil sebagai struktur kawalan. Okey, Aminah merupakan seorang lepasan ijazah sarjana muda pentadbiran dan mempunyai pengalaman bekerja 2 tahun serta memiliki lesen motosikal. Tentukan sama dia termasuk dalam senarai untuk ditemu duga dan berikan justifikasi anda. Okey, kalau awak lihat dekat sini dia 2 tahun. Jadi dia tidak layak. Okey, tidak layak kerana tidak layak ni 1 markah. Okey, kerana pengalaman bekerja tidak cukup 3 tahun. Okey,
Soalan C boleh nak saya tunjuk ke ataupun awak boleh buat sendiri? 3C. Sebab dah cukup 10-20. Nak respon? Respon please. Dengar tak ni? Ya, nak saya tunjuk ya. Okey, so yang ini maka 6. Mana pula ni? Okey. So dekat sini awak mesti ada mula. Dia nak catat alif. Okey. So yang pertama mesti mula. Dan mesti ada tamat Tamat jangan lupa. Okey, mula, lepas tu dia kata awak terus tengok sahaja pada yang ini, jangan fikir input ke output, awak tengok sahaja kepada yang ini. Kemudian dia kata beliau ingin senaraikan, beliau memerlukan, okey, semak terus kepada mula, lepas tu semak okey, kita pergi kepada semak syarat kat sini. Okey, semak syarat. Okey, kemudian kita pergi kepada jika. Okey, jika perempuan. Okey, perempuan, awak tulis perempuan. Susah kan? Ni sekejap. Saya nak buat P je lah. Awak faham kan? Okey, P, perempuan. Okey, perempuan jika ya. Okey, jika ya kat sini kejap. Sini ya, jika ya, boleh lah. Okey, jika ya. Kita semak pula. Apa ni dia punya? Kita semak pula dia pengalaman kerja. Pengalaman. Okey, pengalaman lebih daripada no respon. Okey, pengalaman lebih daripada 3 tahun. Okey, jika ya. Okey, kita semak pula ada lesen. Okey, lesen. Lepas tu jika ya baru kita kata ni tak cukup ni. Boleh ya macam ni? Awak ingatkan? Okey, jika ya kita pergi kepada, tak nampak macam mana saya nak buat Sekejap. Okey, saya pergi sebelah sini lah. Okey, jika ya. Okey, jika ya kita pergi dekat sini. Apa tadi? Pengalaman kan? Pengalaman. Okey, 3 tahun. Okey, jika ya. Kita tengok pula kepada lesen. Okey, ada atau tidak? Okey, jika ya. Okey, kita pergi kepada interview, temu duga. Okey, temu duga itu adalah sebagai kita kata output dia. Okey, temu duga, kemudian pergi kepada sini. Okey. Tamat. Okey, tamat. Okey, jika tidak, sini. Ni tak cantik sikit lah saya punya apa? Ni tidak. Ni tidak. Ni tidak. Okey, jika tidak, pergi ke bawah lagi. Okey, kita pergi kepada tamat. Okey, ini contoh Okey, markah 6. So, cikgu akan tengok ada mula, ada tamat. Okey, mula, tamat dapat 1 markah. Kemudian semak syarat ataupun kita kata proses dapat 1 markah. Okey, aliran. Aliran ni maksudnya ini. Okey, dapat 1 markah.
Kemudian output, ada output kan, yang ini temu juga output dia. Okey, dapat 1 markah. Pilihan, okey, kita cek pilihan ni. Okey, betul. Dapat 1 markah. Kemudian ya atau tidak. Okey, ni ya. Okey, ya sini tidak, betul ke tidak. Okey, akan dapat lagi 1 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Itu cara kita berikan markah untuk carta alif. So yang pertama sekali, okey, awak akan dapat markah ialah untuk mula dengan tamat. Betul dapat markah, awak akan dapat dia punya. Kalau at least awak boleh dapat 1 markah. Cuma untuk aliran ni kita akan tengok aliran ni betul ataupun tidak. Okey, dan pastikan kalau macam ni kan, saya tunjuk contoh Okey, yang ni tak bersambung kan? Saya buat tak bersambung ni kan? Kalau saya buat tak bersambung ni, kalau betul semua pun, kita akan bagi kosong markah. Okey, sebab dia tak bersambung, dia maksudnya awak punya atau cara tu akan tergantung. Jadi, sebaiknya walaupun katakan sepatutnya dapat 6 markah, tapi kalau ada tertinggal yang ini, kita dah tak tengok apa. Okey, semuanya akan jadi kosong. So, pastikan bersambung. Okey, itu sahaja untuk PAT teknik menjawab. Okey, tingkatan 2 ada apa-apa soalan? Saya dah terlambat 6 minit. Ada soalan tak? Setakat ni jelas? Kelaju sangat? Hello? Jelas Okey, so untuk tahun depan, tahun depan kita akan jumpa semula. Okey, saya akan jumpa lagi dengan awak untuk ASK tingkatan 3. Okey, setakat yang dan awak akan di sesi petang. Masih di sesi petang. Jadi minggu depan kita akan tahun depan awak akan belajar tentang dokumentasi. Okey, macam mana subjek awal awak akan belajar ialah teknik untuk menulis atau menulis satu projek. Okey, yang awak belajar tahun depan tu itu yang awak akan gunakan untuk projek PAT tingkatan 2. Kemudian awak akan belajar teknik isih dan susun. Macam mana kita nak susun data dalam, nak susun elemen dalam atau cara. Kemudian awak akan belajar Python, okey, melibatkan objek, okey, melibatkan function. Okey, agak sukar kalau awak tak mahir untuk Python yang basic yang ini, dan awak juga akan belajar database. Okey, database tu dalam Microsoft Access. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, teknik dan juga saya bagi skema terus untuk ASK tingkatan 2. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Yang kita janji Nick dengan siapa lagi seorang ya? Mungkin nanti saya akan mesej personal lah untuk kelas. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum, good luck dan jumpa tahun hadapan. Bulan Minggu depan. Ya? Minggu depan. Apa minggu depan? Cikgu kata perjumpaan tahun depan. Bukan minggu depan, perjumpaan tahun depan. Minggu depan cuti. Kita dah habis kelas untuk tahun 2020. Okey, so kita jumpa tahun depan. Kelas yang sama, cikgu yang sama sehingga bulan 3. Okey, selepas tu tak tahu macam mana lagi perjalanan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh keluarlah. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.